Apa khabar semua? Jadi mungkin kamu sedang fikir, saya nak jadi seorang tutor, seorang home tutor. Mungkin kamu baru habis sekolah, habis belajar di universiti atau di college dan nak cari kerja yang pertama. Mungkin sesuai untuk buat kerja ini, atau mungkin untuk ibu-ibu, orang yang telah berkahwin dan kamu rasa bahawa kamu nak cari satu part time punya kerja, mungkin ini sesuai. Jadi dalam video ini saya akan membincangkan 3 step untuk bermula sebagai home tutor. Jadi step yang pertama ialah mungkin anda perlu sedikit masa untuk mendapat kemahiran mengajar. Cara untuk mendapat kemahiran ini ialah melalui tempat-tempat di pusat tuition atau di kindergarten, di tadika. Tempat ini ialah tempat yang sesuai untuk mula mendapat pengetahuan, pengalaman dan kemahiran mengajar. Jadi ini step pertama. Selepas bekerja di pusat tuition, di kindergarten atau tadika dan sebagainya, step yang kedua ialah mula cari customer atau mula cari student. Bagaimana kita boleh cari student? Ada beberapa cara. Cara yang pertama ialah perlu buat leaflet atau flyers. Macam satu kertas yang kecil ini, boleh tulis contact number, nama anda, contact number dan apa mata pelajaran yang nak ajar. Dan selepas itu mungkin boleh pergi cetak 1,000 atau 2,000 keping kopi. Dan selepas itu kamu sudah bersedia untuk pergi distribute flyers anda. Jadi untuk distribute di mana? Boleh pergi ke shopping center, ada car park di sana, boleh distribute di sana, atau boleh distribute di kedai-kedai. Di kedai-kedai, di luar kedai-kedai ada jalan di mana ada kereta yang mereka parking di sana. Boleh pergi ke sana dan distribute flyers di sana atau risalah anda di sana. Lepas itu boleh pergi ke rumah-rumah, tetapi mungkin perlu bersedia kerana mungkin anda akan menghadapi security. Security mungkin tak membenarkan anda untuk masuk ke rumah mereka atau kondominium yang mereka sedang kerja di sana. Jadi boleh minta kebenaran daripada mereka. Jadi satu cara mungkin perlu pakai dengan elok-elok dan pergi sana dan tanya, "Hello sir, saya seorang home tutor, saya nak ajar murid-murid di tempat ini, bolehkah?" Jadi mungkin mereka akan cakap, mungkin kamu perlu pergi ke management dan tengok macam mana. Kadang-kadang kita pergi ke management dan management cakap, oh sorry, tak boleh lah. Jadi boleh letakkan risalah anda bersama mereka. Jadi jika ada sesiapa nak tanya, mereka boleh bagikan. Jadi boleh guna flyer. Selain daripada itu, kawan-kawan boleh sediakan satu poster atau satu cardboard yang besar. Dan di atas cardboard itu boleh tulis nama anda, kontak nombor anda
bersama dengan mata pelajaran yang anda ajar. Dan boleh pergi ke sekolah-sekolah sekolah-sekolah swasta ke atau apa sekolah yang dekat rumah anda, dan boleh berdiri di tepi jalan. Mungkin bukan masuk ke sekolah itu, mungkin tidak dibenarkan, tetapi mungkin di luar dekat sekolah, sebelum dan selepas sekolah, di mana ibu bapa akan pergi ke sana untuk membawa ambil anak-anak mereka kan. Jadi kamu boleh berdiri dan ambil kamu punya poster, dan harap orang akan tengok dan akan tanya. Apabila mereka tanya, boleh bagi maklumat atau flyer anda. Ini satu cara yang berkesan juga. Selain daripada itu, boleh guna direct sales approach. Apa maksudnya direct sales approach? Apabila kita fikir tentang direct sales, kita perlu berhadapan dengan orang kan. Jadi ini satu cara yang memang efektif. Boleh pergi ke shopping center, dan di sana kamu mungkin boleh cuba orang yang berminat. Boleh terus bercakap dengan mereka dengan ikhlas, dan menyatakan saya seorang guru tuition, saya mengajar mata pelajaran ini saya punya flyer. Cara ini adalah berkesan juga. Tetapi yang penting jangan putus asa, cuba sehingga usaha anda membawa hasil. Jadi ini satu approach yang memang efektif. Selain daripada itu, anda boleh cuba online atau secara online lah di website. Kerana di dalam website ada membantu anda untuk mencari murid. Ada yang free, biasanya free, mereka akan tanya maklumat peribadi dan tentang maklumat tentang anda, dan selepas itu mereka akan cari student. Apabila mereka cari student, mereka akan beritahu anda, dan jika kamu dapat student itu, kamu perlu bayar 50%. Biasanya 50% daripada yuran untuk 1 bulan. Okay? So, jadi 1 bulan yuran itu ialah mungkin 300, jadi RM150 perlu diberikan kepada website itu. Satu lagi cara, melalui premium. Kamu perlu bayar website itu mungkin 1 tahun 1 sekali, dan selepas itu kamu boleh iklan, buat iklan dalam website itu, dan boleh dapat student. Jadi itu caranya. Dan untuk mengkongsi dengan kawan-kawan hari ini, kita cuba beberapa cara, ya, satu combination. Sewaktu kita berada di Johor Bahru beberapa tahun dahulu, memang kami start dengan 0 student. Memang tak ada murid langsung. Jadi apa yang kita buat ialah kita cuba flyer. Kita pergi ke shopping center di car park sana, kita pergi ke shop houses, dan kita distribute kita punya flyer. Dan dengan cara itu memang sudah dapat hasil. Cara yang lain ialah melalui direct approach. Satu kali saya pergi ke shopping center, Aeon Shopping Center, dan pada masa itu saya tengok seorang ibu dengan 2 anak kembar. Dan 2 anak kembar itu ada seorang nanny di sana. Jadi saya approach dia terus, dan beritahu ibu itu apa yang saya buat secara ikhlas, secara friendly, dan selepas dapat murid dari sana juga. Selain daripada itu, secara online, ya, saya pun dapat beberapa student. Jadi
dengan cara ini saya boleh dapat mengembangkan bisnes saya untuk mendapat lebih student, dan itu cara yang saya gunakan. Jadi harap pengalaman ini akan menggalakkan anda untuk cuba cari student, dan harap jangan putus asa. Selain daripada itu, kita pun sekarang kita cakap tentang step yang ketiga. Jadi step yang ketiga, kamu sudah mendapat semakin banyak private student. Jadi apa yang kena buat? Perlu switch. Maksudnya mungkin dulu kamu kerja di satu tuition center, pusat tuition, atau mungkin di tadika, dan sekarang kamu sudah ada banyak student. Jadi tibalah masanya untuk convert. Mungkin perlu berhenti di pusat tuition, di tadika, dan fokus hanya buat private student secara full time, sepenuh masa. Okey? Jadi ini tiga cara yang saya nak kongsikan hari ini, dan harap kamu akan mendapat manfaat.